Hai, hai. Nama saya Anis dan hari ni kita nak cakap pasal macam mana nak beli pokok online. Saya rasa ramai kat Malaysia ni tak tahu sebenarnya dekat Malaysia ni courier dia tak bagi kita hantar pokok. Most courier lah. Rasanya mungkin ada satu dua yang okey je, tapi macam mesti mahal gila lah. Tapi most courier yang korang tahu macam Pos Laju, DHL, JNT, Ninja Van, diorang semua tak suka sebenarnya kalau korang pergi hantar pokok pakai diorang punya servis. Kenapa diorang tak suka kalau kita hantar pokok pakai diorang punya servis? Sebabnya pokok ni dia benda hidup, jadi dia ada air. So bila kita hantar pakai diorang punya courier, ada kemungkinan lah air boleh menitik keluar, bagi basah kotak. Lepas tu kotak lain pun basah juga, jadi rosak. Jadi diorang tak nak lah macam nanti kena pergi bayar ganti rugi ke apa-apa dekat orang lain kan. Walaupun yang seorang je yang buat, yang lain pun kena juga nanti. Sebab itulah diorang tak suka. Lepas tu kalau pokok tu rosak, kita nak claim, dia memang takkan layannya. Sebab tu kira barang yang dah bagi tahu awal-awal tak boleh nak hantar lah kan kiranya. Jadi contraband item lah kiranya kan. So macam satu lagi kalau macam pokok mati. Pokok mati diorang mestilah tak nak bayar ganti rugi. Sebabnya kadang-kadang tu memang biasa, delay tu biasa. Bukannya masa PKP je. Masa biasa-biasa pun ada je. Diorang delay, apa-apa masalah, jadi lambat kan. Tapi memanglah masa PKP ni memang lebih-lebih sikit daripada biasa. Tapi ada je. So diorang nak guarantee boleh sampai dalam masa bila-bila tu macam susah sikit lah kan. Jadi bila lambat tu pokok tu boleh mati, ataupun dia bila sampai tak cantik. So diorang tak nak lah bertanggungjawab berhenti kena bayar apa-apa kan. Padahal benda tu macam susah nak expect, susah nak jangka. So sebab itulah diorang tak bagi hantar pokok. Jadi kalau ada masalah tu memang sendiri yang hantar, seller yang kena ganti rugi lah kiranya kan. Courier takkan layannya. Sebab benda tu memang dia dah cakap awal-awal tak boleh hantar. Jadi sebab itulah bila korang nak beli pokok online ni, sebenarnya saya tak minat. Saya sendiri, saya ada jual. Memang saya ada jual pokok. Tapi saya sendiri tak berapa minat nak hantar pokok. Saya macam banyak sangat songel lah. Nak kena prep dia. Macam lebih-lebih. So macam kita hantar benda lain pun lagi banyak jual. So okey je. Tak ada pokok sangat kan. Tapi memang selalu orang tertanya, jual tak ni? Saya pun macam tengoklah kajian kita ada nak bungkus dia. So kalau macam pokok ni saya boleh jual, tapi saya macam macam maybe later kita tengoklah nak buat ke tak. Sebab tu lah kalau saya jual tu saya macam saya jual benda yang saya tahu boleh jual banyak, cepat, supaya saya tak payah buat sentiasa. So kalau benda lain kita macam pasu ke apa kan, ambil pasu masuk dalam kotak, habis cerita. Kalau pokok tu aduh kena wrap lah, kena apa-apa lah, balut make sure dia okey. Benda tu bukannya cactus dengan succulent je, pokok biasa pun sama macam tu. Dia macam banyak prep dia kena buat kan. So sebab itulah saya macam kurang sikit nak jual pokok. Boleh, tapi tengoklah macam mana nanti. Kita kena buat macam ada sistem ke benda kan, supaya senang sikit nak proses kalau orang order pokok. Sebab itulah courier dia tak suka kalau orang hantar pokok. Dia memang tak bagi. Jadi kalau macam ada seller yang hantar tu, sebenarnya dia macam diam-diam lah kan. Macam tak beritahu lah. Kalau dia kena declare pun dia declare benda lain kan. So, macam dia tulis home decor ke, toys ke, apa-apalah kan. So macam dia takkan cakap lah dalam tu ada pokok. Ada benda hidup. So kalau macam korang nak beli pokok online, korang rasa macam mahal lah, apa benda lah kan. Just remember lah,
seller kena fikir juga kos kalau macam kena ganti rugi apa benda semua tu. Sebab apa, nak hantar tu kalau rosak ke benda, dia orang yang kena ganti. Kalau apa, uh, kalau nak hantar pun macam ambil masa. Dia punya proses tu lebih-lebih lah kan. Dia bukannya pakai masuk kotak boleh terus hantar. Dia kena macam balut-balut. So dia macam proses dia tu banyak. Jadi macam apa, guna tenaga kerja dia tu lebih. So lepas tu kena pakai otak. Tak boleh pakai masuk plastik je. So kalau dia macam lain lah daripada beli dekat apa, nursery. Kalau kat nursery tu beli, dia pakai masuk plastik dah. Nah, pergi balik. Kalau macam beli online, mana ada boleh buat macam tu. So kena beringat sikit lah kan. Kalau macam beli online ni, dia orang sebenarnya buat kerja lebih daripada apa, kalau macam pergi beli kat nursery. Jadi hari tu saya ada baca apa, orang cakap macam beli online patutnya lagi murah daripada beli nursery. Actually saya rasa beli online patut lagi mahal. Sebab banyak kerja. I don't know, maybe saya je yang rasa macam tu. Tapi macam memang banyak kerja lah. Dia tak macam nursery tu duduk setempat, tunggu orang datang. Lepas tu orang datang, masuk basi bag, ambil. So sebab apa, banyak kerja nak buat kan kalau nak beli jual online ni. So siapa rasanya yang sanggup nak pergi jual online ni? Actually ramai je yang apa, yang ada nursery sendiri. Bukannya macam orang yang jual macam on the side je lah kan, kiranya. Bukannya orang yang buat macam apa, bila ada pokok ada jual kerja tu. Dia macam ada juga yang nursery yang memang constant jual lah kan. So tapi masalahnya yang saya tengok lah kan, bukannya cactus dengan succulent je, pokok biasa pun masalahnya. Sebab kalau yang apa, nursery yang jual, kadang-kadang tu makcik-pakcik nursery kat nursery tu dia orang macam dia tak tahu macam mana nak packing. Dia orang ni apa, bukannya semua macam apa, internet savvy. So dia macam dia macam dia buat macam cara dia jual pokok kalau in person. So sebab tu lah kadang-kadang tu kalau yang first time baru nak start jual online tu, dia akan macam pergi hantar je, macam dia orang pergi jual, orang datang kedai dia pasal plastik bag. So sebab tu lah ada masalah. Tapi macam ada je yang tahu macam mana kan. Tapi macam tak semualah. So kalau korang nak beli apa-apa pokok online ni, kenalah macam cuba try cari yang apa, penjual yang ada review elok. Kalau review tak elok tu, kemungkinannya dia tak biasa. Ataupun yang apa, yang dah banyak jual lah kiranya kan. Kalau dah banyak jual tu, dia macam ada experience sikit lah. Dia tahu apa benda, customer complain apa, so dia tahu. Lepas tu apa, macam kawan ada recommend. Kalau kawan sendiri, kita punya kawan sendiri kan, dia recommend, kata yang ni dia beli kat sini. Lepas tu nampak macam packing dia macam okey, bagus. Kemungkinannya bagus lah. Tapi macam kadang-kadang tu tak boleh pakai juga. Jadi macam kita kena pandai-pandai lah kan. Janganlah macam lurus sangat. So bila nak beli tu kena apa, buat research dulu lah kiranya kan. Baca reviews dia. So macam apa, kalau saya macam cactus dengan succulent tu, saya lagi suka beli dengan orang yang dia jual barut. Dia hantar barut. Barut maksudnya dia tak ada tanah. Kenapa? Cactus dengan succulent ni, dia kalau macam duduk dalam kotak, tanah tengah basah ke, walaupun tanah pokok ni, dia nak kering, betul-betul kering, dia ambil masa. Dia bukannya macam sehari dua tak siram dia dah kering, ataupun seminggu dah kering dah. Tak. Dia ambil masa. Sebab itulah saya lagi suka kalau orang hantar barut. Sebabnya bila barut ni, maksudnya memang tak ada tanah. Jadi memang kering lah kan. Jadi kalau hantar tak barut, pakai ada tanah, walaupun kita check kan, dia kemungkinannya masih ada lagi sebenarnya. Masih ada lagi dia punya moisture dia. Ada dalam tanah tu. Cuma macam mungkin sikit ke kan. So ada jenis yang macam sensitif gila tu, nanti sekarang tak pasal-pasal, bila sampai dah busuk dah. So macam
baik tak payahlah. Tapi kalau macam kalau yang orang yang jual macam murah-murah tu kan, macam yang 3.10 ke apa benda kan, RM3, RM4. Itu saya faham lah kenapa dia orang nak jual tu, dia hantar sekali dengan tanah. Sebabnya dia lagi senang packing sebenarnya. Kalau tak buang tanah tu lagi senang packing. So saya faham lah kenapa dia orang buat macam tu. Tapi kalau macam saya lagi suka kalau macam beli yang dah buang tanah dia, supaya lagi selamat. Just in case lah ada delay ke, courier hilangkan parcel ke, so bila sampai tu kita akan nampak pokok hidup lagi, walaupun dah lama duduk dekat dia orang punya hub dia, tak tahu bila dia hantar, dah tersorok entah mana. So sebab tu lah kalau beli pokok saya sebenarnya lagi suka kalau dia hantar barut, tak ada tanah, biar telanjang, tak kisah. Tapi kalau macam pokok biasa katakan kan, pokok biasa tu dia memang kena hantar dengan tanah. Dia bukan macam cactus, bukan macam succulent. Pokok biasa dia macam tak tahan ni, sebab dia macam biasalah kan, kita siram pun macam tiap-tiap hari. Kalau cactus dengan succulent kita siram macam sekali seminggu. So dia memang simpan air dalam daun. Kalau pokok biasa dia tak simpan. So macam sebab itulah dia kena bila hantar tu tanah tu kena lembap, kena basah. Saya tak pasti sangat lah, sebab saya macam tak ada hantar pokok biasa kan, jarang nak fikir pasal pokok biasa. Selalu kalau cactus succulent tu saya tahu. Kalau pokok biasa yang saya tahunya dia kena macam ada lembap lah. Tak tahulah dia kena basah ke, dia kena lembap ke, yang tu tak pasti. Tapi macam dia kena ada air. Kalau tak dia memang kering dekat dalam kotak tu. Kalau macam itu pokok biasa, tapi kalau cactus dengan succulent tak. Tu dia lain dia. Yang hantar pokok tu kan, dia macam kena tahulah kan, yang mana satu patutnya kering, yang mana satu patutnya basah kan. So macam yang tu dia orang kena tahu sendirilah kan, kena macam research sendirilah kan. Tapi ada je kalau Google how to send plants in mail or something. Ada je. Orang akan cerita je. Banyak dah dekat online Google je. Ada jumpa. Tapi masalahnya yang jual ni kadang-kadang tu kan makcik-pakcik yang dekat nursery yang macam traditional nursery. Dia macam tak adanya nak pergi Google ni. So macam tak tahulah, dia orang pun tak tahulah kan macam mana nak hantar. So dia orang pakai hantar macam apa yang dia orang fikir, macam patutnya hantar macam tu kot. Dia pun buat lah macam tu kan. So macam sebab tu lah research ni important. Review tu important, supaya bila kita tahu orang lain dapat macam mana, kita tahulah dia orang buat macam mana. Kalau nak beli pokok ni boleh beli kat mana? Paling senang Lazada dengan Shopee. Tapi saya lagi recommend Shopee sebenarnya daripada Lazada. Sebabnya Shopee ada pre-order. Maksudnya pre-order ni maksudnya yang jual tu dia boleh ambil masa lah untuk siapkan pokok tu supaya boleh pergi post. Kalau Lazada dia macam tak ada pre-order. So semua orang kena hantar cepat. So bila hantar cepat, kemungkinan tu cara dia orang packing tu tak berapa bagus. Sebab itulah bila beli tu saya lagi suka Shopee. Lazada saya tak pasti. Saya macam sebab dia orang memang Lazada punya SOP, dia orang nak seller tu pergi hantar cepat hantar. So dia prep work untuk pergi hantar bungkusan yang bagus tu macam mungkin kurang lah. Sebab itulah saya lagi suka pergi kat Shopee. Tapi kalau ada je, saya tahu je yang jual Shopee dengan Lazada tu walaupun pre-order dia orang macam, sebab dia orang pun nak rating hantar cepat kan. Shopee ada juga dia punya macam hantar, dia ada tulis lah kan, hantar berapa hari, dia ambil masa berapa hari untuk proses untuk hantar. So macam ada orang dia nak bagi naik kan, so dia macam cepat-cepat jugalah kan. So macam kalau macam tu saya macam kurang minat lah. Saya tahu semua orang nak cepat, tapi macam kadang-kadang tu elok lagi baik untuk berhati-hati sebelum dia mati dekat dalam kotak tu. So sebab tu lah kalau saya jual selalunya dekat Shopee tu, saya buat pre-order supaya saya ada masa untuk proses. Kalau tak ada pre-order, nanti kadang sampai sana dah hitam lebam mati dah pokoknya. Tapi macam pokok biasa saya pun tak pasti jugalah, sebab saya tak hantar pokok biasa. So
Macam maybe boleh proses lagi cepat ke, I don't know. Jadi shopping dengan Lazada tu senang nak cari. Boleh pakai search je. Satu lagi boleh beli dekat online, dekat Facebook dengan Instagram. Kalau Facebook dan Instagram tu dia macam lain sikit lah. Selalunya macam Instagram tu akan post pokok apa yang dia nak jual tu. Lepas tu kita kena macam PM. Tanya harga berapa kan. Jual ke tak. Kalau macam Facebook pun sama juga. Pergi post gambar apa-apa pokok yang dia ada kan. Lepas tu orang pun mulalah jual ke tak, PM apa benda lah. So saya sebenarnya macam malas. Tak ada masa nak pergi PM semua orang ni. Kita order biasa yang bukan pokok pun macam beratus nak pergi PM. tak ada lah nak PM ni. So kalau macam saya letak listing tu boleh beli. Kalau tak ada listing tu tak payahlah. So sebab itulah saya macam kalau orang pergi PM ni saya macam malas nak layan sikit. Sorry lah. Tapi memang kita macam tak boleh lah nak layan seorang-seorang ni. Lepas tu bila akan PM tu dia bukannya macam tanya harga je, dia akan tanya itu ini macam nak jaga bla 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 bla. Bila nak hantar macam tak boleh lah, tak boleh. Sorry lah. So macam siapa yang sanggup tu pergilah jual Facebook, Instagram tu. Tapi saya tak boleh. Sorry. So kalau macam saya ada buat listing tu okay, yang tu saya jual. Tapi pergi tanya saya lebih-lebih, saya macam sebab itulah saya buat video ni, supaya semua orang yang tanya lebih-lebih boleh tengok video ni. So macam mana nak cari siapa yang jual kat Facebook dan Instagram. Kalau Instagram dia basically yang saya tahu, dia post gambar, kita tanya berapa harga bla bla bla. Instagram ada macam boleh beli online, ada macam setting lah kan untuk buat Insta Shop benda. Tapi setahu saya Malaysia tak ada lagi tu. So macam entahlah. Tapi Facebook yang selalunya yang saya tengok, seller dia akan post gambar dekat group ke, dekat dia punya group sendiri ke. Actually seller dekat Facebook dia ada group sendiri kalau siapa yang tak tahu. Dia macam group ni khas untuk dia jual. So macam orang lain dia tak bagilah jual. So dia punya je yang jual. So siapa yang join je yang boleh macam tahulah dia ada jual apa-apa ini info apa benda lah kan, pokok-pokok apa yang dia ada. So macam selalunya yang buat macam ni kan, kadang-kadang tu dia akan post dekat group biasa, group macam peminat cactus dan succulent, cactus, lupa dah, Malaysia Cactus and Succulent apa benda society ke apa benda, tak tahu lah kan. Anyway, jadi bila dia kadang-kadang tu bila dia macam agaknya dia dah rasa macam group dia dah lama tak aktif katakanlah kan, dia akan post kat situ untuk bagi tahu semua orang ni ada group untuk jual cactus, boleh join kalau siapa yang minat nak beli. Nanti hari ni ke pukul 3 dia akan post apa benda yang dia nak jual. So boleh join. So selalunya macam tu lah kita tahu ada group tu. Satu lagi boleh je pergi tanya-tanya lah kan, macam tanya siapa yang macam boleh yang ada jual, katakanlah kan. Bila kawan tanya tu orang akan recommend lah yang mana yang bagus kan. Tapi kalau macam yang baru tu memang kita tak ada review lah kiranya kan. Macam tak ada orang nak bagi tahu tu bagus ke tak. So macam pandai-pandai sendirilah. Kalau rasa macam bila cakap dengan dia tu macam trustworthy, boleh percaya, then okey lah. Tapi kalau macam ada je yang scammer ni so berhati-hatilah. Banyak je orang yang tipu-tipu kat Malaysia ni. Kalau macam website sendiri katakan kan, bagus ke tak? Honestly saya pun tak pasti. Yang saya tengok kalau website sendiri yang ada, kebanyakannya macam jual yang biasa-biasa. So bila biasa-biasa tu dia murah. So saya pun macam kalau saya macam nak beli tu selalunya saya cari yang macam lain sikit lah. So biasa-biasa saya boleh pergi nursery sendiri. So macam buat apa nak beli online, dah lah kena bayar shipping benda semua. Pergi nursery boleh tengok sendiri pokok tu bagus ke tak kan. Pakai beli online pokok biasa saya macam tak payah. Kalau yang macam susah nak cari tu yang tu yang saya beli selalunya.
So macam apa, kalau beli website sendiri, macam katakanlah website dia www.cactusandsucculent.com.my, saya pun tak tahulah bagus ke tak. Sebabnya macam so far saya tengok kalau ada yang jual ikut website sendiri, pokok dia biasa. So pokok scammer ni memang ada. So apa, ada yang terbukti, ada yang tak terbukti. So saya pun nak cakap salah kan, siapa. Tapi yang saya boleh cakapnya, bila korang baca je dekat dalam Facebook tu, ada orang komplain, lepas tu seorang lagi cakap, oh dia pun sama, lepas tu seorang lagi, oh saya pun kena juga, dan kemungkinannya ya ada masalah tu, seller tu. Itu pokok. Tapi yang paling saya macam tengok berleluasa ialah seed scammer. Ada yang jual seed tu bagus, yang seed betul lah kan. Tapi macam seed scammer ni memang bukannya kat Malaysia je, overseas pun, seluruh dunia pun ada. Seed scammer ni maksudnya dia cakap dia jual pokok ni, apa, benih pokok ni. So macam bila kita beli, tengok-tengok keluarnya macam tauge oh, apa, rumput. Tak tahu pokok apa dia baginya, apa seed apa, kita tak tahulah kan. Ataupun tak tumbuh langsung pun. Dia macam seed tu lama sangat ke kan, you don't know. So seed ni dia ada macam time frame dia, bila eloknya kita germinate. So kalau fresh tu okey. Kalau dah lama sangat, dah bertahun dia pergi simpan tu, tak tahulah berapa lama, kemungkinannya tak tumbuh benda pun, jadi macam batu pasir. tak ada jadi apa-apa. Kosong dia. So berhati-hatilah. Nak tahu dia nak tahu dia seed scammer ke tidak. Selalunya dia orang ni dia jual murah. So kalau murah sangat, macam 1 biji 1 sen, itu kemungkinannya scammer. 1 biji 10 sen, scammer. Kalau saya punya guideline, 1 biji benih cactus tu patutnya at least dalam 50 sen. So barulah kita tahu tu betul. Kalau dia kata macam listing tu untuk apa, rare seeds ke apa-apa kan, yang macam susah nak dapat, lepas tu dia jual murah, walaupun 50 sen satu, pun mungkin murah jugalah kan. So kemungkinannya tak betul juga. Lepas tu boleh tengok apa, macam gambar yang dia bagi. Kalau gambar tu nampak macam tak betul, macam Photoshop, macam bukan pokok betul pun ada. Saya pernah ada apa, dia jual seed, saya tengok tu macam seed sayur, tapi color macam tak betul, macam terung biru ke apa ke, terung pink ke, I don't know what. So cili biru ke apa ke, I don't know. Macam, is that real? Is there such a thing? Cili warna biru. So macam kita pun macam tak betul je. Janganlah, tak payahlah menyusahkan diri tu. Stick to something yang kita tahu tu betul. Bukan macam pokok yang dibuat-buat just untuk tarikan orang supaya beli. Dah lah macam apa, yang beli seed ni selalunya newbie yang tak tahu macam mana nak germinate pun. So pergi beli benda pelik-pelik tu, lepas tu tak ada benda pun tumbuh. So tak payah, jangan membazir duit dia. Pergi beli seed yang pelik-pelik ni. So macam itulah. Kalau seed ni memang senang je orang nak tipu kan. So macam kadang-kadang tu dia germinate, katakanlah rumput dekat seller tu, boleh je cakap tu memang dia macam tu. Alah sekarang ni, sorry, adalah dia boleh je. So dia pergi apa, cakap pokok tu memang dia tumbuh macam tu asal-asal kan, masa mula-mula baru nak tumbuh. So macam kita tak boleh nak buat apa-apa lah kan. Macam percaya je lah, kita tak pernah apa tanam pokok tu, macam mana nak tahu. So itulah. Lepas tu katakanlah kita punya seed tu macam tak tumbuh apa-apa, lepas tu seller tu akan cakap je lah, bagi masa lebih. Dia macam ambil masa. Lepas tu by the time apa, kita macam sedar lah kita dah ditipu tu, dia punya macam garanti dia dah habis dah. So macam sebab itulah apa,
berhati-hati dengan seed scammer ni. Dia macam senang sangat. Kalau pokok kita beli pokok kan, pokok dapat dia hantar tu, pokok dapat tengok dah mati, kita tahulah apa, kita boleh komplain terus kan. Tapi kalau seed tu, kita kena germinate apa semua, tunggu dia tumbuh lagi, barulah tahu dapat seed betul ke tak kan. By the time kita dah tahu kita kena tipu, kita nak report pun dah macam dah tamat dia punya garanti masa waktu apa benda semua. So sebab itulah seed ni memang ramai sangat yang penipu dia. Sebab senang. So, kalau ramai sangat orang report pun dia macam dia buka akaun lain. Jual pupuh nama lain. Orang tak tahu. So berhati-hatilah. Kalau suka apa yang saya cakap hari ni, janganlah lupa like, subscribe, share video ni. So itu je lah untuk hari ni. So hari ni dah bising kacau-kacau. Okay, so bye. Bye.